Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya mengharapkan anda masih lagi dalam keadaan sihat walafiat, bernafas dengan penuh kesyukuran sebab kita masih lagi boleh bertemu pada malam ini. Malam yang saya akan ceritakan topik yang agak menarik sebab dia simple, cuma kadang-kadang orang salah sangka yang menganggapkan bahawa minuman-minuman yang saya akan cerita pada malam ini adalah merupakan satu daripada pilihan yang orang kata apa, very open. Sebenarnya dia ada some guideline yang you kena tahu pada hari ini. Boleh? Okey, saya akan bagi you 10 jenis minuman bagi mereka yang sama ada you nak buat water fasting atau tidak. Water fasting ni maksudnya bagi mereka yang nak percepatkan proses untuk pemulihan. Kan saya kata bagi mereka yang tak larat nak buat full fasting, maksudnya puasa sepenuhnya, tak makan, tak minum, seperti hari Isnin dan Khamis yang biasa kita buat. Maka kalau hari-hari lain tu, contohnya hari Selasa, Rabu macam besok kan, kalau katakan saya nak buat fasting tapi tak larat, katakan tak berkudrat, you boleh buat water fasting. Bagi mereka nak menurunkan berat badan, nak mempercepatkan blood pressure you turun, ataupun glucose you maintain, ada masalah autoimmune, supaya body kita cepatkan autophagy itu dan tidak mengganggu walaupun you ada minuman dalam hidup you seharian tu, tetapi diiktirafkan you sebagai masih lagi berpuasa. Faham tak? Berpuasa dari sudut kesihatan. Nombor satu, tidak lain tidak bukan, ready? Okey, ambil nota ya. Number one ialah you kena ambil apa yang dipanggil H2O, water yang bersih, water yang tidak RO, yang bukan reverse osmosis, yang tak ada mineral langsung. Ambil yang ada macam air Zam-Zam, macam air RX water, air yang bermineral, yang betul-betul lah, yang of course kalau yang mahal-mahal daripada yang berbotol-botol tu lagi bagus lah. Botol gelas pula tu kan, bukan botol plastik, cantik. Yang ni anytime of the day you minum. Kalau nak lapik sedikit garam boleh, tapi kalau banyak sangat you dah break yang dipanggil water fasting. Okey, jangan terlalu banyak garam. Okey, sedikit. Memang kita buat 2 calit untuk 500 ml, betul? Alright, satu. Nombor 2, herbal tea. Semua jenis herbal tea yang tidak bergula boleh ya. Contohnya kalau teh katakan kayu manis, teh kunyit, ada orang buat teh daun salam, daun moringa, ada orang buat daun neem. Semua herba-herba daunnya tu kalau dibuat sebagai tea, semua diiktiraf sebagai okey, pas, lulus. Jangan ada gula, cukup. Okey, alright, itu satu. Nombor seterusnya ialah ACV, apple cider vinegar. Siapa yang masukkan apple cider vinegar ataupun cuka daripada buah tin atau buah anggur, setengah kan cuka bukan daripada apple saja, boleh, dengan syarat tidak bergula dan tidak terlalu keras asidnya tu. Ambil yang lembut, dan selalunya mesti kalau boleh dalam botol tu ada ibunya sekali. Kan you tengok dalam botol apple cider vinegar tu dia kata with the mother. Okay, with the mother tu maksudnya dia ada dia punya asal untuk dia fermentasikan, jadikan apa tu cuka. Boleh? Alright, so apple cider vinegar okey, lebih kurang 2 teaspoon pun cukup untuk 1-2 gelas, ikutlah you boleh tahan tak boleh tahan tu. Very good. Tak payah tunggu kena GERD, tak payah tunggu kena gastrik baru nak ambil ni. Selalunya orang GERD yang saya selalu galakkan ambil ACV, apple cider vinegar. Alright, okey, seterusnya green tea. Okey, green tea ni bagus, cuma bagi mereka yang sensitif kepada kafein sampai tak boleh tidur, saya cadangkan jangan minum lebih daripada 6 jam sebelum nak tidur. Tak tahulah you punya sensitivity, setengah orang kalau sensitif tu sampai 1 hari dia punya kafein tu dia rasa segar. Tapi kalau saya dan anda minum kopi pun no problem kan, nak tidur, betul tak? Tergantung. But green tea is very good. Kalau boleh, kalau berduit sikit, beli yang matcha tea. Okay, bukan maca, matcha, M-A-T-C-H-A. Matcha ni much more, orang kata apa, higher quality lah. Dan green tu betul-betul green tea yang tak ada tipu-tipu punya lah. Okay, green tea lain tu kadang-kadang very mild sangat, dan kadang-kadang tu kalau you salah bulan, kalau tengok yang
macam paling murah sampai tak masuk akal tu, kadang-kadang dia ada beberapa warna pula nanti. Okey, zaman sekarang. Lepas tu, oh by the way, green tea ni ada kafein tak? Ada. Tapi kalau you bawah pada 6 cawan, 6 cup satu hari masih lagi beres. 6 cup tau, tea hijau masih boleh. Cukup kan 6 cawan? Okey. Black tea. Tadi green tea, sekarang black tea. Nombor 5, black tea kalau bawah pada 3 cawan satu hari masih beres. You diiktiraf sebagai masih lagi berpuasa air. Itu dipanggil water fasting. Saya dah cerita dulu kan, water fasting is as good as fasting, cuma dia tidak ke arah maksudnya bukan untuk buat ke arah keagamaan ataupun untuk kita buat dari segi spiritual, tapi dia lebih kepada untuk kesihatan. Faham? Okey, baik. Black tea masih boleh, tapi tidak lebih daripada 3 cawan untuk you hilangkan dahaga. Ingat, bila saya kata water fasting tu, bila saya kata semua ni okey, tak semestinya you tunggang, tak berhenti-henti minum, tak. You cuma dahaga je you minum benda-benda macam ni. Lepas tu baru datang nombor 6, coffee itself. Kopi pun dibenarkan dengan syarat kopi O, tetapi dia bawah daripada 2 cawan satu hari untuk tujuan water fasting ni. Boleh? Sebab dalam kopi tu ada lebih kurang 100 mg kafein, kalau dibandingkan dengan teh cuma lebih kurang 50 miligram sahaja teh tadi tu, ingat tak? Okey, dan kalau green tea cuma 25 miligram kafein dia, jadi tak adalah sampai you cerah mata sangat. Okey, right. So kopi boleh sangat-sangat, no problem untuk 2 cawan satu hari. So you ambil lah 2 cawan kopi, 2 cawan atau 2 gelas air kosong, macam tu boleh. Okey, nombor 7 ialah you buat coffee bomb. Kalau orang buat keto, dia kata bulletproof coffee. Kita panggil coffee bomb sebab kita campur dengan minyak olive oil ataupun minyak kelapa dara, boleh, dengan ambil 2 sudu besar, boleh 2 minyak kelapa dara tu, dan lagi 2 sudu ambil saca inci oil. You campur semua ni sekali, lagi dahsyat you minum, memang rasa kenyang betul. Kopi dipanggil coffee bomb. Okey. Yang ni tak salah lebih daripada 2 gelas satu hari. Sebab apa? Minyak-minyak tu pun ada kalorinya nanti. Okey, kita kan nak kena sabar juga supaya berat badan kita turun dengan lebih cepat. Water fasting tujuannya ialah untuk mempercepatkan, menggantikan orang yang tak larat nak puasa. Itu saja. Baik, next. Puasa yang sebenarnya, yang betul-betul puasa, itu yang terbaik. Yang puasa sunat tu kita buat hari apa? Hari Khamis dengan hari Monday, dengan 13, 14, 15 bulan. Setiap bulan Islam tu, ya. Baik, seterusnya, kalau siapa yang nanti ketagih sangat lah, 5 hari tu dia nak buat 2 hari treat day, dia ketagih nak ambil susu, saya cuma benarkan cream milk sekali seminggu. Nak bagi you lepas geram. Okey, jangan ambil skim milk, ambil cream milk, tak apa. Sebab cream milk tu diperbuat daripada fat. So fat kalau you masukkan, no problem. Tapi skim milk diperbuat daripada banyaknya gula dan protein dalamnya. Jadi bila ada gula, bahaya sangat. So skim milk is totally out kalau you nak belanja treat day. Tahu treat day tak? 5 hari jaga betul, 1 hari dan 2 hari tu you nak let go sikit. Kalau nak tengok putih you punya kopi tu, nak bubur cream milk. Itu sekali seminggu boleh lah. Okey, nanti you macam kempunan pula nanti. Kita tak nak you sampai sedih dalam hidup you. Faham? Nanti orang Melaka kata sedih. Kita tak nak. Nanti you buat 2 bulan, lepas tu you berhenti 2 tahun. Tak nak. Okey, I nak you buat 2 tahun, mungkin berhenti dalam 2 bulan. Dalam 2 tahun tu campur you orang kata apa, treat day you 2 bulan je. Okey, baik, sambung. Yang ni boleh almond milk, cashew milk, barley milk, ada apa lagi, oat milk, rice milk pun ada. Susu-susu yang diperbuat daripada bijirin, no problem. Tapi tidak lebih daripada 2 cup juga. Okey, sebab dalamnya ada orang panggil lemak juga dalam susu kacang-kacang ni, no problem. Dia kurang protein dan sebenarnya tidak ada karbohidrat langsung. Bagus tu. Kalau you nak ambil almond milk dengan cashew milk, 2 yang top sekali. Kalau nak ambil susu jugalah.
Sebenarnya almond milk dengan cashew milk ni lebih baik daripada you letak krim tadi. Krim tadi tu buat daripada susu kan. Kan kita ni pantang susu. Cuma saya bagi peluang seminggu sekali supaya you lepaskan kumpulan you. Baik, kalau you nak belanja lagi sekali, belanja makan untuk hari yang you nak break you punya water fast ni, you ambil cuma sup sayur ke. Kalau terpaksa sangat sup eko pun tak jadi masalah, tapi supnya tu dibenarkan. Sebab ni kan water fasting, air, okay, semua yang berfluid, bercairan, kalau perlu orang panggil sup eko tu boleh. Untuk katakan rehat sekali nak lepas geram ambil sup eko tu, no problem. Walaupun dia penuh dengan minyak sikit-sikit kat situ, bila jadi fat tu no problem bagi saya. Okay? Sebab apa? Dia tak ada gula. Okay? Yang penting ialah setengah orang bila naik kapal terbang kalau ataupun pergi ke kedai-kedai restoran besar-besar tu, kadang-kadang dia nak serve bukan wine tapi macam wine. Maksudnya bukan alkohol tapi nampak macam air anggur tu. Pernah tengok tak? Kan ada dijual kan dalam botol, semua design macam wine tetapi sebenarnya bukan wine, tidak ada alkohol lah, tidak memabukkan lah. Sama ada soalnya boleh tak boleh? Jawapan saya tak boleh. Apa? Dalam bahan ini ada banyak gula dan dia banyak yang boleh menyebabkan liver you bermasalah nanti. Faham? So tak payahlah hari yang you berpuasa air ni, tak payah ganti dengan air yang berbentuk wine walaupun bukan beralkohol. Faham? Okay, right. Yang satu lagi yang boleh tapi jangan banyak ialah dipanggil jus. Itu pun jus yang you perah sendiri. Okay? Contoh green juice yang diperbuat daripada sayur-sayuran, diperbuat daripada apple, yang mana semua yang menghijau boleh sangat-sangat you ganti, tapi tak lebih daripada 1,5 gelas sehari. Gelas yang 250 ml paling tinggi tu. Okay? Tetapi kalau you buat celery boleh sampai 3 hingga 400. Cuma kenapa saya tak bagi banyak sangat walaupun celery itu baik, sebab you dalam proses puasa kan, apa saja yang bermineral dan tambah dengan sayur punya asalnya tu, bila you perah pun dia tetap akan ada gulanya, sebab sayur ada dia punya karbohidrat. Okay, tak boleh terlalu terbanyak sampai 400-500 ml hari yang puasa air. Hari lain nak buat 2 kali sehari pun air Bali pun boleh, air celery pun boleh. Macam saya cerita selalu kan, saya ambil 400 ml pagi, kadang-kadang kalau rajin 300 ml lagi petang, tapi kalau sehari dah 400 ml tu lebih daripada cukup. Okay? Tak payah banyak kali. Pasal apa? Mahal. Walaupun dia efektif. Jangan lupa pada air Bali. Okay? Air Bali kosong, boleh tak? So dia di bawah cerita green juice, semua celery juice, apa lagi saya kata tadi, Bali, semua boleh. Kalau you nak campur dengan buat air teh herba yang bukan takat dengan campur satu herba saja, 3-4 herba pun boleh. You masukkan turmeric, lada hitam, lagi you nak masuk katakan kayu manis, halba, wah, beres. Faham? Boleh tak masuk honey? Tidak boleh untuk masa you buat water fasting ni. Pasal apa? Dia ke arah terlalu banyak kemanisan. Itu dah break you punya, dia panggil water fasting. Water fasting yang paling baik ialah air kosong, air sejuk. Maksudnya air kosong, bukan air sejuk. Ais tu, nak buat warm water pun boleh, tapi maksud saya, kalau saya cakap orang utara kata air sejuk ni, maksudnya air kosong lah, tak semestinya bubuk ais. Coconut water boleh tak? Air nyok. Jawapannya kalau setengah ataupun 1 gelas maksimum. Kalau lebih sangat, dia tinggi dengan bahan-bahan yang ada karbohidrat pun. Maksudnya ada gula lah, gula buah. Jangan terlalu banyak waktu you nak buat water fasting ni. Yang bagusnya dia tidak ada fat, dia tidak ada protein. Berarti boleh minum. Cuma jangan terlalu banyak. 1 gelas cukup. Okay, kalau tidak nanti dia gian. Sampai 2-3 gelas, sebab sedap kan. Sedap tu ada kemanisan, jangan terlalu banyak. Okay, sebab dia ada gula. Okay, bonus saya dah habis sebenarnya. Jangan langsung, apa yang jangan yang jangan pula ialah yang dalam supermarket punya jus tu. Semua yang dalam kotak, semua yang dalam botol, semua yang letak ada tarikh luput yang di supermarket tu, jangan tempur langsung. Biar dia kata organik ke,
Dia kata daripada New Zealand ke, Australia ke, daripada California ke, orange juice semua tak boleh. Sebab apa? Sebab dia dah tak ada power. Nombor satu, dari segi kesihatan pun tak boleh sebenarnya. Bukan bagus untuk kesihatan pun, tapi untuk berpuasa, tujuan you hari tu nak berpuasa, lagilah tak boleh. Sebab apa? Nombor satu, dia ada bahan-bahan manis yang bergula, dan takut-takut nanti dia campur dengan high fructose corn syrup. Kalau yang you tak berhati-hati tu, mana ada pure, lagipun dia dah pasteurize. Pasteurize maksudnya dia dah panaskan supaya dia tidak masuk bakteria dan boleh bertahun-tahun tahannya. Faham? Dan of course kalau you tengok soda, out. Soda ni maksudnya macam ni lah, brand-brand energy drink, brand-brand Coca-Cola ke, Pepsi ke, you sebutlah nama-nama yang famous ni, semua out. Okey, dan kita tutup cerita pada malam ni dengan you kata soda tak boleh doktor. Ni mentang-mentang kita nak puasa ni, kita ambil diet soda pun tak boleh juga. Sebab apa? Dia ada artificial sweetener lagi teruk, aspartame lah, benda-benda yang seperti xylitol lah. You tak pernah rasa, walaupun manis tu macam menarik, tetapi sebenarnya very dangerous. Apa saja yang memaniskan dengan cara artificial, walaupun zero kalori, tidak ada karbohidrat, tidak ada gula, cuma manis saja rasa, otak kita bila kena je kat lidah tu, dia tak faham sama ada you ambil gula ke bukan gula. Sebab tu stevia pun secara yang secukupnya saja, okey, masih dilepaskan, masih sehat lah. Lagi satu mung bean, nanti saya cerita dua-dua ni, sebab dua ni terkenal sekarang, yang boleh dibawa untuk minum bagi orang diabetik, orang yang nak jaga glukos. Tapi kita yang normal ni, you tengok diet apa pun, kalau ditulis diet Pepsi ke, diet Coca-Cola ke, diet soda apa pun tak sah dilayan. Bersapa yang manis artificial tu akan menyebabkan masalah insulin akan naik nanti, dan selalu saya cerita bila insulin naik, dia akan jadi masalah pre-diabetic, lepas tu akan jadi diabetes. Tak eloklah untuk kesihatan badan. Dan cukup dulu malam ni, sampai ke diet soda pun saya dah cerita. Jadi kalau you nak buat water fasting, ingat 3 yang pertama: air kosong, herbal tea dan apple cider vinegar. Paling-paling nak tambah apa, green tea. Cukup? Okey, malam ni insyaAllah saya dah bagi 4 yang top, dan you dengar balik yang lain-lain tu, pilihan semasa you nak buat water fasting. Cukup bagus untuk mereka yang tak larat nak puasa penuh. Okey, semoga Allah memberkati anda sekalian, dan yang lain pun kita sama-sama mendoakan sama-sama kita, semoga kita dunia bahagia, akhirat syurga, dan let go and feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak lagi sekali kerana sudi bersama dengan saya. Jumpa lagi.